Para atlet yang berjaya mengharumkan nama negara dalam beberapa kejohanan sukan serantau dianugerahkan skim penggalak kecemerlangan sukan. Penganugerahan adalah sebagai galakan kepada mereka untuk meraih kejayaan atau mencapai prestasi yang lebih tinggi pada kejohanan sukan serantau dan antarabangsa. Majlis penganugerahan tersebut diadakan petang tadi di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Berakas. Berangkat ke majlis penganugerahan tersebut, Durian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairwaddin dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bolkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah. Keberangkatan Durian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Aminuddin Ihsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Sri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Dalam sembah alu-aluan, Datin Paduka Dr. Hajah Nurlila binti Datuk Paduka Haji Abdul Jalil, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan menyembahkan penglibatan ahli kerabat diraja di kejohanan Sukan SEA ke-29 di Kuala Lumpur tahun lalu menunjukkan keprihatinan dan komitmen yang bukan sahaja berterusan, malahan semakin bertambah dan menyerlah dalam perjalanan dan perkembangan sukan di negara ini dan melakar sejarah di masa akan datang. Penglibatan aktif ahli kerabat diraja telah menyuntik lagi semangat para atlet negara untuk bangkit bersama memajukan sukan ke tahap yang lebih cemerlang ke arah aspirasi negara dalam peningkatan mutu pencapaian atlet dan kecemerlangan sukan selaras dengan wawasan Brunei 2035. Ini dapat dilihat dengan kutipan pingat yang berjaya dibawa pulang khususnya di Sukan SEA dan Sukan Para ASEAN yang mana pada tahun ini adalah melebihi daripada kutipan semasa Sukan SEA dan Sukan Para ASEAN di Singapura pada tahun 2015. 66 orang atlet, 20 orang jurulatih dan penolong jurulatih dan 10 persatuan sukan kebangsaan menerima ganjaran kemenangan skim penggalak kecemerlangan sukan. Antara penerimanya Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bolkiah, salah seorang ahli teras pasukan polo negara ke Sukan SEA ke-29 Kuala Lumpur tahun lalu. Juga menerima ganjaran Yang Amat Mulia Pengiran Muda Bahar, Ibni Durian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah, ahli pasukan polo negara ke Sukan SEA ke-29. Pasukan polo negara menduduki tempat ketiga dan meraih pingat gangsa setelah bertanding dengan pasukan Malaysia, Thailand dan Singapura. Penyampaian ganjaran kemenangan skim tersebut disempurnakan oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Para penerima adalah atlet-atlet dari sukan polo, wushu, pencak silat, bowling padang, bola jaring, sepak takraw, karate, olahraga, tenpin bowling, berbasikal dan Q yang berjaya meraih pingat kesukan Asia Tenggara ke-29 pada Ogos lalu di Kuala Lumpur. Sukan Para ASEAN ke-9 pada September lalu juga di Kuala Lumpur. 6 International Wushu Championship Pars Cup pada April lalu di Semnan, Iran. 79th Singapore Open Track and Field Event pada April lalu. 8th Golden Break 9 Ball Championship 2017 di Kuala Lumpur pada Julai lalu dan 9th Asian Junior Wushu Championship pada September lalu di Gumi, Korea. Pada keseluruhannya, negara meraih 5 pingat emas, 7 pingat perak dan 18 pingat gangsa dari 6 kejohanan tersebut. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menyediakan ganjaran kemenangan skim penggalak kecemerlangan sukan sebagai dorongan kepada para atlet agar sentiasa terus menyumbangkan komitmen tinggi kepada negara melalui pencapaian pingat di kejohanan peringkat serantau dan antarabangsa. Penganugerahan seumpama itu adalah untuk menyuntik semangat para atlet supaya dapat mempertingkatkan lagi prestasi.
Atlet Wushu Maj Durano Joel bin Majalah Sain menerima ganjaran kemenangan yang tertinggi sebanyak RM8,500 atas kejayaannya meraih 1 pingat emas dan 1 pingat perak pada kejohanan Wushu Junior Asia ke-9 di Korea tahun lalu. Berusia 15 tahun, Maj Durano Joel menjadikan semangat juang dan patriotisme sebagai pendorong utama dalam mencipta kejayaan. Untuk masa depan, untuk mendapat yang lebih baik, untuk mengharumkan nama negara. Atlet-atlet bowling padang dan atlet Tampin Bowling menyifatkan ganjaran yang mereka terima sebagai pembakar semangat untuk terus meningkatkan prestasi yang lebih tinggi dalam bidang masing-masing. InsyaAllah kalau ada peluang lagi, saya sebagai atlet memang akan menaik tarafkanlah supaya dapat emas lagi. Mengikut saya cuba akan berlatih sungguh-sungguh dan tidak akan putus asa lah untuk mengatasi negeri-negeri lain lah. Saya akan buat yang terbaik lah untuk negara juga. Isu-isu semasa seperti kepelbagaian bio dibincangkan semasa kunjungan Duta Besar Perancis ke Jabatan Majlis Mesyuarat. Butirannya menyusul selepas ini, teruskan bersama berita perdana. Jabatan Majlis Mesyuarat pagi tadi menerima kunjungan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Perancis ke negara Brunei Darussalam. Kunjungan muhibah ini merupakan perjumpaan rasmi pertama antara kedua-dua belah pihak. Semasa kunjungan muhibah itu, Tuan Yang Terutama Christian Ramage, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Perancis, mengadakan perjumpaan dengan Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela, Datuk Sri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Saleh Taib yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara. Antara yang hadir yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Pekerma Jaya, Datuk Paduka Awang Haji Judin bin Haji Asar, Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis Mesyuarat Negara, dan Dayang Rose Aminah binti Haji Ismail, Timbalan Jurutulis Majlis Mesyuarat Negara. Semasa perjumpaan, beberapa isu dibincangkan termasuk isu-isu semasa seperti kepelbagaian bio, pertahanan dan pemburuan haram yang sukar ditangani dan dikawal. Kunjungan muhibah juga menunjukkan persahabatan dan hubungan baik antara kedua-dua buah negara. Susulan kejadian banjir yang melanda beberapa buah kampung di daerah Temburong, kerajaan menyediakan penempatan sementara bagi para mangsa yang terjejas. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri ketika meninjau kawasan-kawasan terjejas berkata pejabat daerah telah menyediakan tempat-tempat tertentu bagi meringankan beban mangsa-mangsa banjir. Dari lawatan ini kita dapat meninjau dan bertemu dengan mereka yang terjejas di dalam banjir. Terutama bagi mereka yang rumah-rumah mereka dimasuki air, akan keadaan mereka dan kebajikan mereka dan langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak kerajaan bagi membantu meringankan bebanan mereka. Perkara yang pertama ialah usaha untuk membersihkan rumah dan kawasan mereka, yang mana ini akan dilaksanakan oleh agensi-agensi berkenaan di sini, pasukan bomba, angkatan bersenjata dan juga NGOs, sukarelawan. Kita juga telah melihat akan keadaan tanah susur yang berlaku di Kampung Blais dan ini memikirkan langkah yang akan diambil mengatasi perkara ini. Dari pertemuan kita dengan beberapa orang daripada penghuni rumah yang berdekatan dengan sungai, yang rumahnya telah pun dilanda banjir, kita menasihatkan mereka oleh kerana keadaan cuaca diramalkan akan keadaan hujan mungkin akan berterusan. Kita telah pun menasihatkan mereka untuk berpindah ke tempat-tempat yang disediakan oleh pejabat daerah
Dan ini tertakluklah kepada mereka untuk membuat keputusannya. Jabatan daerah telah pun menyediakan tempat-tempat tertentu supaya meringankan bebanan mereka ini, khusus dalam keadaan cuaca yang tidak menentu yang dijangka akan berlaku dalam beberapa waktu yang terdekat ini. Semasa tinjauan ini, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Kerna Dato' Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong disertai oleh Yang Berhormat Dato' Seri Paduka Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan, dan Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abiden, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Dalam pada itu, Kementerian Pembangunan telah mengenal pasti 17 lokasi kawasan jalan raya yang ditenggelami air bah di beberapa kawasan daerah Temburong. Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan, berkata pihaknya akan berusaha untuk meneruskan pembangunan prasarana bagi mengatasi masalah banjir dan tanah susur. Dan juga dengan kerjasama dengan Kementerian Ahwal Dalam Negeri dan Kementerian Kebajikan Belia dan Sukan untuk membantu mana-mana usaha-usaha yang akan dapat dibantu secara jangka pendek dan jangka panjang. Dan di kawasan Bangar yang mana kita dapati pun pernah juga kebanjiran, telah pun dibuat beberapa infrastruktur untuk mengelakkan kebanjiran, tapi nampaknya oleh kerana under capacity dan keadaan hujan yang begitu lebat dan bertembung dengan air pasang menyebabkan kawasan-kawasan ini terjejas. InsyaAllah akan diusahakan lagi untuk meneruskan lagi infrastruktur yang belum mungkin mencukupi pada masa ini. Sementara itu, Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM telah menghulurkan bantuan berupa makanan dan keperluan asas lain kepada kira-kira 300 orang penduduk daerah Temburong yang terjejas akibat banjir selain beberapa penempatan yang disediakan di Kampung Ratai. Sehubungan itu, Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abiden, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, meminta kerjasama dari para penghulu dan ketua-ketua kampung untuk memaklumkan kepada JAPIM bagi menyalurkan bantuan kepada penduduk yang terjejas. Pihak JAPIM matlamatnya adalah untuk menentukan kebajikan kepada penduduk-penduduk yang terjejas dengan memberikan bantuan dari beberapa aspek. Yang pertama ialah dengan kerjasama bersama dengan pihak-pihak penghulu dan ketua-ketua kampung dan DDMC adalah dalam memberikan bantuan khususnya dari aspek keperluan permakanan. Ianya dibahagikan pada dua. Yang pertama ialah memberikan bantuan catuan kering dan juga pack lunch. Bermula daripada pada 5 hari bulan, pihak JAPIM telah pun memberikan bantuan dan sehingga kini lebih daripada 25 keluarga yang telah pun diberikan bantuan yang mana pada keseluruhannya meliputi hampir 300 penduduk yang terjejas yang diberikan bantuan. Dalam masa yang sama juga pihak JAPIM juga telah pun memberikan kemudahan-kemudahan khususnya di tempat-tempat penempatan di Kampung Ratai dari aspek tempat-tempat penginapan malam. Syukur pihak JAPIM akan terus memberikan bantuan kepada penduduk-penduduk yang memerlukan dan kami mengharapkan kerjasama ini akan berterusan khususnya bersama dengan penghulu dan ketua-ketua kampung untuk memaklumkan kepada pihak JAPIM untuk apa jua bantuan kepada masyarakat di daerah Temburong. Kampung Ujung Jalan, Kampung Buda-Buda, Kampung Belais, Kampung Paya Bagangan, Kampung Bokok dan Kampung Menengah antara kawasan yang dilawati oleh rombongan. Penduduk kampung dan orang ramai yang ingin mendapatkan sebarang maklumat atau bantuan hubungi talian hotline 995 993 991 dan juga pejabat daerah Temburong
di talian 522-1266 atau 522-1265. Di daerah Tutong, keadaan di beberapa kawasan rendah dan pedalaman yang terjejas akibat banjir kilat kini dilaporkan di tahap yang terkawal. Bagi menangani masalah banjir tersebut, 2 buah pos kawalan insiden diaktifkan di Balai Bomba dan Penyelamat Lamunin dan Dewan Kemasyarakatan Kampung Tanjung Maya Tutong. Antara kawasan yang terjejas ialah Kampung Lubuk Pulau, Kampung Tanjung Maya, Kampung Penapar, Jalan Sungai Damit Pemadang Ukong, Kampung Ukong, Kampung Layong, Kampung Rambai, Kampung Pancong, Kampung Kuala Ungar dan Kampung Binutan. Ketika ini, satu penempatan sementara dibuka di Dewan Masjid Kampung Tanjung Maya Tutong. Beberapa buah tempat juga dikenal pasti untuk penempatan sementara seperti di Dewan Kemasyarakatan Pekan Tutong, di Kampung Seram Bangun, Dewan Kemasyarakatan Kampung Layong, Pusat Kemasyarakatan Kampung Lamunin dan Dewan Koperasi Kampung Tanjung Maya. Bagi kemudahan para penduduk dan penuntut sekolah, bantuan pengangkutan ulang-alik seperti trak dan perahu juga disediakan di beberapa buah tempat yang terjejas. Penduduk yang terjejas sementara itu dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah kewaspadaan dan keselamatan termasuk tidak melakukan aktiviti seperti berenang atau bermandi manda di kawasan banjir. Pengguna jalan raya juga disarankan untuk berhati-hati ketika melalui kawasan terjejas dalam keadaan cuaca yang tidak menentu dan menggunakan jalan alternatif jika perlu. Dari segi pengangkutan kami kena sediakanlah macam perahu, kereta yang besar tu lah dapat lalu, truk dapat lalu. Tinggal di kawasan Ukong, tembus je lah dari sini, Kampung Ukong. Biasa dari Jalan Penapar Ukong, sana airnya masih dalam lah. Ini dari sungai tembus je ke rumah. Kawasannya sejalan dah dapat dilalu. Dengan kemudahan bot ini senang juga buat pengangkutan sini memang diberikan kemudahan sudah oleh IBDIB, jadi terima kasih kepada kemudahannya ini. Sementara itu, Jabatan Kerja Raya ingin memaklumkan orang awam berikutan musim hujan dan kejadian banjir di beberapa kawasan di negara ini. Jabatan berkenaan akan terus memantau secara dekat tahap kualiti air. Jabatan tersebut memberi jaminan bahawa berdasarkan pemantauan rutin dalam ujian contoh air dari beberapa tempat di daerah-daerah Brunei dan Muara dan Tutong, bekalan air diisytiharkan masih mematuhi keperluan Piawaian Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO bagi air minuman di sebalik kejadian baru-baru ini mengenai aduan air yang berwarna. Bagaimanapun, langkah-langkah mencegah hendaklah diambil berterusan untuk memastikan ia bertepatan dengan keperluan piawaian WHO. Sebagai tambahan, kegiatan pembersihan paip juga diambil secara berterusan di beberapa kawasan tertentu di kedua-dua daerah. Di sebalik program pencegahan yang berterusan dan jaminan kualiti air, jabatan berkenaan menasihatkan agar pihak orang awam untuk memasak air terutama yang digunakan untuk diminum sebagai langkah kewaspadaan tambahan. Bagi sebarang pertanyaan, hubungi talian Darussalam 123 atau Facebook Jabatan Kerja Raya dan email pro@pwd.gov.bn. Latihan persembahan padang untuk memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan lewat bulan ini rancak dijalankan. Kumpulan Wardah 2.0 dari Mukim Seria dengan tajuk lagu Tanah Airku muncul juara pertandingan choir lagu patriotik antara Mukim yang dikendalikan bersempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-34. Pertandingan diadakan pagi tadi di Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Saadatul Bolkiah Lumut. Pertandingan itu disertai oleh 6 buah kumpulan dengan tempat kedua dimenangi oleh kumpulan Ittihadiyah dengan lagu Tekad Kemerdekaan. Sementara kumpulan Belia Wanis Panaga yang membawa lagu Tanah Airku di tempat ketiga. Pertandingan seumpama ini antara lain bertujuan untuk menanamkan semangat patriotik dan meningkatkan rasa cinta kepada raja, bangsa dan negara dalam kalangan penduduk mukim dan kampung.
Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Dayang Khairunisa binti Haji Asyari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Abdul Hamid bin Haji Momen dan Yang Berhormat Awang Hanapi bin Muhammad Seput, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sementara itu, persiapan giat dijalankan bagi menyambut ulang tahun Hari Kebangsaan ke-34. Sambutan tersebut yang disertai oleh pelbagai peringkat masyarakat dari seluruh negara, termasuk ribuan pelajar, dan akan diadakan di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Persiapan kini rancak dilaksanakan termasuk latihan bersepadu. Pagi tadi, latihan diadakan di kawasan Padang Dewan Kemasyarakatan Tutong melibatkan kira-kira 900 pelajar dari 4 buah sekolah menengah di daerah Tutong dan 5 buah sekolah menengah dari daerah Belait. Bagi memastikan kesempurnaan dan kelancaran sambutan itu nanti, beberapa persediaan diadakan termasuk latihan bagi persembahan padang bahagian frame. Penglibatan para peserta yang terpilih menjayakan sambutan tersebut mencerminkan ketaatan dan kesetiaan rakyat kepada raja dan mempunyai semangat patriotisme yang tinggi terhadap negara yang dicintai ini. Okay, temanya pada tahun ini ialah menjayakan wawasan negara. Mudah-mudahan latihan berjalan dengan lancar, memadamkan cuaca pada masa ini indah berapa mengizinkan. Lancar sampai ke penghujung acara lah, sampai Hari Kebangsaan. Rasanya banggalah sebab dapat berbakti untuk negara. Harapan saya semuanya berjalan dengan lancar dan semua persembahan kelihatan bagus. Jadi pengalaman lah. Yang saya harapkan kami dapat membuat yang lebih baik. Kementerian Kesihatan mengingatkan para profesional kesihatan bersekutu di negara ini untuk mendaftar dengan Majlis Profesion Kesihatan Bersekutu Negara Brunei Darussalam melalui Pejabat Pengurusan Lembaga-Lembaga Kementerian Kesihatan tidak lewat dari 30 Mac depan. Perintah Profesion Kesihatan Bersekutu Negara Brunei Darussalam 2017 dilaksanakan dengan tujuan untuk menjaga kesihatan, keselamatan dan kesejahteraan orang awam. Sebanyak 19 profesion kesihatan bersekutu yang akan dikawal selia dalam perintah tersebut. Borang pendaftaran boleh didapati dan dimuat turun melalui pautan ke laman sesawang Kementerian Kesihatan. Borang yang telah lengkap diisi beserta dokumen-dokumen yang diperlukan hendaklah dihantar ke Pejabat Pengurusan Lembaga-Lembaga Kementerian Kesihatan, Jalan Commonwealth Drive di Ibu Negara. Pelaksanaan perintah ini akan menaik taraf profesion kesihatan bersekutu di negara Brunei Darussalam setara dan memenuhi piawaian antarabangsa bagi memastikan keselamatan para pesakit dan tahap penjagaan kesihatan yang tinggi. Selain itu, perintah ini juga memastikan para profesional kesihatan bersekutu yang berdaftar adalah kompeten dan cekap dalam melaksanakan bidang tugas masing-masing. Bagi maklumat lanjut, orang ramai boleh menghubungi Kementerian Kesihatan melalui email ahp.council@moh.gov.pn atau talian Darussalam 123 atau di talian 2381640 sambungan 7632. Sekolah Menengah Saidina Ali Kuala Belait muncul juara pertandingan bahas yang dikenali sebagai Great Debate setelah menewaskan pusat tingkatan 6 Sengkurung. Pertandingan akhir berlangsung pagi tadi di Dewan Raya Radio Televisyen Brunei di Ibu Negara. Hadir Dayang Nadia Lee Siohon binti Abdullah, Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Tuan Yang Terutama Richard Lenze, Pesuruhjaya Tinggi British selaku pengerusi bersama pertandingan dalam ucapan alu-aluannya menjelaskan pertandingan tersebut dapat meningkatkan hubungan erat pendidikan yang sedia ada antara negara Brunei Darussalam dan United Kingdom bagi menyokong wawasan negara 2035 dalam melahirkan generasi pemimpin yang dinamik. Semasa perbahasan, kedua-dua belah pihak membincangkan dan memahami akan kepentingan peranan pertubuhan Commonwealth khususnya kepada para belia. Selain untuk mempromosi kegiatan pengucapan awam dalam bahasa Inggeris, para peserta dapat menjadikan pertandingan sebagai landasan utama untuk menjadi wakil debat negara ke peringkat antarabangsa. My other point of rebuttal is that they are saying that the Commonwealth only consists of developing countries, and because they
Dayang Jemimah Wen Zilio dari Sekolah Menengah Saidina Ali dipilih sebagai pembahas terbaik. Pertandingan dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Co-Curriculum Kementerian Pendidikan melalui unit akli bersama dengan Suruhanjaya Tinggi British serta disokong oleh CFBT Education Services, Sendirian Berhad dan Radio Television Brunei. Dalam usaha mengetengahkan folklor atau cerita rakyat negara-negara ASEAN agar dapat dikenali oleh generasi baharu masa kini, Dewan Bahasa dan Pustaka buat julung kalinya akan mengadakan pertandingan bercerita folklor ASEAN 2018. Dayang Hajah Saryani binti Haji Ishak, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, dalam temu bersama RTB menjelaskan pertandingan tersebut merupakan inisiatif dan komitmen jabatannya dalam sama-sama mempromosi Bandar Seri Begawan sebagai Bandar Raya Kebudayaan ASEAN sebagaimana yang diisytiharkan dalam mesyuarat pegawai-pegawai kanan ASEAN yang bertanggungjawab bagi kebudayaan dan kesenian kali ke-13. Menurut Dayang Hajah Saryani, pertandingan bercerita folklor ASEAN dibukakan kepada rakyat dan penduduk tetap negara ini, khususnya bagi para pelajar dan kanak-kanak yang berumur 8 hingga 12 tahun. Dua kategori yang dipertandingkan ialah bercerita dalam bahasa Melayu dan bercerita dalam bahasa Inggeris. Sebegini dan di antara tujuan peraduan ini diadakan ialah untuk menjunjung titah kebahaduli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tentang kepentingan dan menggalakkan masyarakat kita ni supaya mereka ini celik ilmu pengetahuan khususnya dalam program membangun negara kita ni Darussalam dan juga menuju wawasan Brunei 2035, mengenali kebudayaan, sejarah, sosioekonomi melalui folklor ini kerana dalam folklor itu ada message yang ingin disampaikan sama ada daripada aspek sejarahnya, sosialnya, ekonominya. Jadi dengan adanya pertandingan itu masyarakat akan tahu folklor yang dimiliki oleh sebuah negara terutama yang di rantau ASEAN. Tarikh tutup penyertaan pertandingan pada 28 Februari ini. Sebarang pertanyaan hubungi talian 223-5501. Peringkat saringan bagi pertandingan bercerita folklor ASEAN akan diadakan April nanti di Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Sementara peringkat akhir pertandingan akan diadakan pada bulan Mei. Jaulah Fiqh Al-Usrah dihasratkan menjadi landasan pencerahan dan penyebaran ilmu mengenai kekeluargaan dalam konteks MIB dan negara zikir. Ia merupakan siri ketiga dikendalikan oleh Pusat Kajian Fiqh Al-Usrah College University Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB dengan kerjasama Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Pelait. Jaulah berbentuk forum yang membawa tajuk Cabaran Pendidikan Kekeluargaan Era Teknologi Maklumat diadakan di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait. Hadir penguasa polis Haji Muhammad Azri bin Haji Talib, pegawai pemerintah daerah polis Belait. Forum yang mengetengahkan pengetahuan mengenai peranan setiap warga terhadap pendidikan kekeluargaan, undang-undang keluarga dan cabaran dalam era teknologi maklumat ini disampaikan oleh dua ahli panel, Datin Dr. Hajah Nur Hira binti Haji Nur Kasih, Dekan Fakulti Syariah Kupu SB, dan Awang Haji Muhammad Syahiran bin Haji Muhammad Sofian, Dekan Pelajar Kupu SB. Ia dihadiri oleh 200 peserta terdiri dari para pegawai dan kekitangan kerajaan dan swasta serta muslimah masjid di daerah berkenaan. Dan yang ketiga yang dari segi penerimaan ini benar ini maklumat ini. Memberigakan serta memberi pendedahan dalam meningkatkan kesedaran para penuntut sekolah dalam menanai satu komuniti ASEAN antara tujuan Jeraiwara Kenali ASEAN diadakan. Jeraiwara dianjurkan oleh Jabatan Penerangan melalui Unit Hal Ehwal Antarabangsa selaku Sekretariat Jawatan Kuasa Kecil Penerangan bagi Jawatan Kuasa mengenai Kebudayaan dan Penerangan ASEAN COCI. Pagi tadi, Jeraiwara seumpamanya diadakan di Sekolah Menengah Saidina Abu Bakar, Rancangan Perumahan Negara Lambak Kanan.
Lebih 600 penuntut tahun 7 hingga 9 sekolah berkenaan menghadiri jerai wara tersebut. Taklimat yang disampaikan oleh Awang Isa bin Haji Abdul Rahman, pegawai luar penerangan, antara lain menerangkan tentang sejarah, moto dan fungsi ASEAN. Juga diadakan kuis kenali ASEAN bagi menguji pemahaman para penuntut tentang ASEAN. Sementara taklimat kenegaraan disampaikan oleh Muhammad Nur Akram bin Nuraini alias Bahrain, penolong pegawai penerangan. Taklimat berkisar mengenai raja kita, bendera negara Brunei Darussalam dan tata cara menaikkan bendera negara serta menghayati lagu kebangsaan negara Brunei Darussalam. Acara bertujuan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan pelajar. Kerjasama juga di sekitar, jangan Unit Kaunseling dan Kerjaya Jabatan Sekolah-Sekolah dengan kerjasama Jabatan Kaunseling dan Kerjaya Sekolah Menengah Sufri Bolkiah Tutong mengadakan program Hala 7 selepas peringkat O yang menyasarkan pelajar tahun 10 XP dan tahun 11 sekolah berkenaan. Program dihadiri 145 orang pelajar dan ibu bapa, bertujuan memberi maklumat kepada pelajar dan ibu bapa atau penjaga pelajar mengenai saluran Hala 7 mereka selepas peringkat O atau BTEC nanti, serta meningkatkan motivasi pelajar agar lebih fokus dalam menyasarkan grade yang baik bagi melayakkan mereka masuk ke institusi pilihan. Program diisikan dengan sesi taklimat dan pameran mewakili 13 buah agensi termasuk Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE, Perkhidmatan Kejururawatan, Perkhidmatan Pergigian, Pejabat Pengambilan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, Pasukan Polis di Raja Brunei, Politeknik Brunei, Kolej Antarabangsa Micronet dan Universiti Management Science Malaysia. Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajjah Maryam merupakan sebuah badan kebajikan bukan kerajaan dan tidak berasaskan keuntungan, menyediakan pembelajaran khas, latihan, pemodelan dan perkhidmatan pemulihan anggota badan kepada insan istimewa, golongan kurang upaya dan golongan berkeperluan khas. Pagi tadi, pusat berkenaan menerima sumbangan derma sebanyak RM1,000. Dayang Amni Wakil Vision Illusion Hair and Beauty Salon menyerahkan sumbangan derma tersebut kepada Dayang Nurul Huda binti Awang Haji Mohin, pemangku Ketua Pentadbiran Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajjah Maryam. Wakil syarikat tersebut juga menyampaikan sampul merah kepada penuntut-penuntut di pusat berkenaan. Ketika ini, 218 penuntut istimewa berdaftar di pusat berkenaan dan 53 orang penuntut di cawangan Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajjah Maryam di Kuala Belait. Pendaftaran bagi menyertai program yang ditawarkan oleh Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE bagi pengambilan bulan Julai 2018 kini dibukakan melalui permohonan dalam talian atau online TV IKAS. TV IKAS boleh diakses melalui www.ibte.edu.bn/tvikas sehingga 5 Mac depan. Sebanyak 40 program sijil pendidikan teknikal kebangsaan NTEK dan sijil pendidikan tinggi teknikal kebangsaan HNTEK ditawarkan. Maklumat mengenai program yang ditawarkan, keperluan bagi kemasukan serta proses pendaftaran dalam talian boleh diperoleh dalam laman sesawang IBTE www.ibte.edu.bn. IBTE juga akan menyertai Expo Pendidikan Tinggi 2018 yang akan diadakan pada Sabtu dan Ahad ini di Bridex. Para pelajar yang berminat dan ibu bapa yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang IBTE dan programnya dialu-alukan berkunjung ke Expo berkenaan. Bagi maklumat lanjut dan sebarang pertanyaan, hubungi bahagian hal ehwal IBTE semasa waktu bekerja atau menghubungi talian 242-5555 sambungan 226 atau sambungan 227. Dua lelaki warga negara Indonesia dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan atas kesalahan di bawah Akta Imigresen kerana tinggal lebih masa di negara ini setelah PAS khas mansuh. Anwar Akad 34 tahun didapati tinggal lebih masa di negara ini setelah PAS khas mansuh selama 1,597 hari. Mahkamah menjatuhi hukuman penjara selama 4 bulan dan 3 kali sebatan. Pesalah ditangkap dalam operasi cantas pada 30 Januari lalu di sebuah rumah sewa di Kampung Salampigar, Jalan Muara. Manakala Hari Ram, 61 tahun, didapati tinggal lebih masa di negara ini setelah PAS kerja mansuh selama 2,204 hari.
hari. Dia dijatuhi hukuman penjara 6 bulan. Pesalah juga ditangkap dalam operasi cantas pada 31 Januari lalu di sebuah rumah sewa di Jalan Pasir Brakas. Beralih ke berita sukan, kejohanan bola keranjang antara daerah diteruskan lagi semalam dengan 2 perlawanan bagi kategori veteran dan terbuka lelaki. Kejohanan berlangsung di gelanggang bola keranjang Batu Bersurat Gadong. Dalam perlawanan pertama, pasukan Kuala Blight menentang Temburong bagi kategori veteran. Perlawanan berkeputusan Kuala Blight 72 dan Temburong 59. Dalam perlawanan kedua pula, pasukan Temburong berentap dengan Brunei Muara A. Pada perlawanan bagi kategori lelaki terbuka ini, Brunei Muara A menumpaskan lawannya dengan keputusan 82 berbalas 68.